Assalamualaikum. Hari ini saya akan bertangkan tentang teori perkembangan bahasa. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Umi Amira binti Syazmi, memegang nombor matrik 9906250656280001. Saya merupakan pelajar semester Januari dari cawangan Kuantan. Okey, subjek yang saya akan bertang adalah subjek pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kanak-kanak. Okey, terdapat 5 kandungan. Yang pertama, pengenalan, teori nativis, teori behavior, teori interaksi dan rumusan. Okey, mari tengok satu persatu. Okey, apa itu pemulihan bahasa? Okey, pemulihan bahasa ialah bagaimana kita belajar memahami dan mengguna perkataan dan ayat untuk bercakap antara satu sama lain. Ia seperti belajar cara mendengar, memahami dan bercakap dalam bahasa. Okey, teori nativis ataupun semula jadi. Okey, teori nativis diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Okey, di sebelah itu adalah gambar beliau, Noam Chomsky. Otak manusia ni secara semula jadinya dilengkapi dengan Language Acquisition Device ataupun singkatannya adalah LAD yang membolehkan bercakap dan memahami bahasa. Yang kedua, terdapat peranti pemulihan bahasa LED yang membantu kanak-kanak memahami dan menggunakan tata bahasa yang betul dengan menganalisis perbincangan apa yang mereka dengar. Seterusnya, Chomsky percaya bahawa manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memahami tata bahasa dan membina ayat yang rumit. Yang seterusnya, ini berlaku kerana manusia mempunyai struktur bahasa yang sama dalam sistem saraf mereka yang dikenali sebagai tata bahasa sejagat. Seterusnya, menurut teori nativis, bahasa dipercayai sebagai aspek asas minda manusia. Dengan keupayaan untuk mempelajari bahasa adalah wujud dan mustahil diperolehi semata-mata melalui latihan atau pengajaran. Teori behavioristika laku. Idea ini mengandaikan bahawa bayi memperoleh bahasa dari persediaan mereka seperti ibu bapa mereka atau orang lain yang sudah mengetahui bahasa. BF Skinner, seperti di dalam gambar, percaya bahawa bahasa termasuk struktur adalah hasil daripada tindakan dan tingkah laku yang berulang. Seterusnya, proses pembelajaran bahasa melibatkan meniru persekitaran dan membuat kesilapan untuk membaiki. Ini tidak bergantung pada sebarang maklumat sedia ada atau telah ditetapkan. Okey, seterusnya adalah mempelajari bahasa melalui pengalaman sebenar. Contohnya, kanak-kanak akan mempelajari bahasa apa yang didengar, apa yang dilihat. Okey, seterusnya ibu bapa dan guru harus melibatkan diri dalam latihan bahasa interaktif yang berterusan untuk membantu kanak-kanak mengembangkan perbendaraan kata yang pelbagai dan keupayaan untuk membina pelbagai ayat. Seterusnya, fokus pada membetulkan kesilapan yang dibuat oleh kanak-kanak. Okay, sebagai guru, kita boleh melihat kesilapan pada mempelajar kita. Seandainya ada kesilapan, kita perlu membaiki. Okay, dari segi pihak bagi ibu bapa di rumah boleh melakukan aktiviti membaca.
Okey, seterusnya teori interaksi. Okey, bahasa berkembang kerana terdapat keperluan untuk berkomunikasi melalui pertuturan yang membawa kepada keinginan untuk menyatakan niat. Okey, seterusnya pemerhati ialah pemeriksa bagaimana bahasa digunakan dalam cara yang mudah dan simbolik. Digunakan semasa proses menyampaikan maklumat atau bertukar mesej. Proses kanak-kanak berinteraksi dengan ibu bapa, mereka membawa kepada perkembangan kemahiran bahasa. Okey, seterusnya madaris ataupun ucapan penjaga ialah sumber penting untuk kanak-kanak. Okey, di rumah kanak-kanak lebih dekat dengan ibu bapa. Jadi, percakapan, berkomunikasi lebih banyak dengan ibu bapa. Apabila ibu bercakap dengan bayi dan menunggu jawapan atau menggalakkan tindak balas, ia dikenali sebagai bergilir-gilir dalam perbualan. Okey, dalam perbualan bayi, selalunya bayi masih kecil selalu dekat dengan ibunya. Jadi, ibu akan bercakap dengan bayi menggunakan bahasa bayi. Seterusnya, ibu bapa dan bayi bergilir-gilir mengajar satu sama lain cara berbual. Dengan ibu bercakap dengan bayi mendengar. Dan kemudian bayi membebel dan ibu mendengar. Walaupun bagaimanapun bayi buta cenderung kurang tersenyum berbanding bayi lain. Okey, itu pentingnya interaksi antara satu sama lain. Okey, seterusnya ibu bapa yang banyak bercakap cenderung mempunyai anak yang juga banyak bercakap. Jadi, sebagai ibu bapa, kita banyaklah bercakap dengan kanak-kanak menggunakan bahasa yang elok. Okay, supaya kanak-kanak menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa yang baik. Okay, seterusnya ibu bapa harus mewujudkan bahasa dan suasana emosi yang sesuai. Okey, menggunakan bahasa pada situasi yang betul. Okey, yang ketiga, kanak-kanak mempunyai interaksi sosial yang terhad, mungkin bergelut dengan pembelajaran bahasa. Bila kanak-kanak kurang tata bahasa yang diketahui, jadi perbualan berkomunikasi antara satu sama lain agak terhad. Okey, seterusnya rumusan. Okey, apa yang saya boleh rumuskan daripada tiga teori tersebut adalah mempelajari bahasa adalah proses yang pelbagai rupa. Yang kedua, setiap model menawarkan perspektif unik tentang proses pemulihan bahasa. Kita ada tiga teori tadi. Tiga-tiga mempunyai pelbagai jenis, pelbagai cara untuk memperolehi bahasa. Yang ketiga, menurut teori nativis, manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memahami bahasa yang diwarisi secara genetik dan tidak boleh dibangun semata-mata melalui pendidikan atau latihan. Yang keempat, teori behavior menekankan kepentingan pendekatan sistematik untuk memperolehi bahasa. Kelima, teori interaksi menonjolkan kepentingan kebolehan berkomunikasi yang berkesan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.